A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innar riya'a min ma'asil qulubi syadidatil khatari 'ala an-nafsi wa 'ala al-'amal wa huwa min al-kaba'iril mubiqah wa lihadha ishtadda al-wa'idu 'alayhi fil Qur'an wal hadits. Laqad ja'alahu al-Qur'anu min awsafil kafarati alladhina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir aw al-munafiqina alladhina yaquluna amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Amanu bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Qala ta'ala kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim. Sidang jemaah adik kakak yang amat kasih semua, malam ni amba sambung balik kitab hak amba baca beberapa minggu lepas masa ganti ayah baru ni, iaitu kitab mengenai an-niyat wal ikhlas. Kita belajar mengenai niat dan juga ikhlas. Kitab ni ditulis oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Baik, dia sebut bahawa niat ni adalah satu amalan hati, ya, amalan hati. Maknanya ada satu lagi amalan kita panggil amalan anggota tubuh. Ada dua amalan yang Allah Ta'ala sebut pada kita yang amalan ni boleh memberi pahala dan juga dosa. Satu amalan zahir, hak kita biasa duk buat lah. Amalan yang kita buat dengan tangan kita, dengan mata, dengan telinga. Hak ni mudah. Maknanya mudah kita nampak lah sebab dia zahir. Selagi kita tak jangka, kadang-kadang orang tak perasan, dia tak ambil tahu bahawa segala pergerakan hati dia ada amalan yang boleh menyebabkan dia ni dapat pahala ataupun dosa. Dan dia sebut ikhlas ni ataupun niat ni adalah termasuk dalam amalan hati. Ya, kalau niat kita molek, niat kita ikhlas, maka niat tersebut akan memberi pahala yang besar. Sebab begitu juga kalau kita tidak ikhlas, maknanya kita duduk saja, kita tengok orang ni, orang tak nampak apa, kita beramal, tapi hati kita ni ada perasaan nak buat sesuatu yang tak baik. Maknanya ada niat tak molek, maka dia akan menghasilkan kejahatan, dia akan menghasilkan dosa. Ini menyebabkan ulama kita kata kena tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sentiasa menyebut bahawa ramai mana orang yang masuk neraka, masuk syurga kerana hati dia, kerana amalan hati dia tak serupa dengan amalan zahir. Ya. Jadi dia sebut, maka mu kena belajar, dan di antara amalan hati yang paling besar ialah niat. Ya. Dengan niat inilah segala amalan duduk bawah dia belakang. Kita baik hati, hendak kita berani, kita semua sifat-sifat syukur ke apa ni, kalau tak ada ikhlas tak jadi apa. Menyebabkan dia kata ikhlas inilah ilmu pertama yang kamu kena belajar. Itu dia sebut. Baik, kita sebut minggu lepas mulai balik. Ikhlas ni, ajaran ikhlas ni dia terlalu besar dalam Islam kerana dia terikat dengan akidah kita belajar. Islam ni ialah akidah. Benda pertama yang Allah Ta'ala ajar, Nabi ajar kita ialah kita mesti menyempurnakan kepercayaan kita dalam hidup, yang kita panggil akidah. Akidah kita Allah Ta'ala sah. Ini akidah orang Islam, agama lain tak ada. Semua ajaran atas dunia ni, sama ada otak manusia ataupun agama hak dulu-dulu mari langit ke, agama hak kita tak tahu dia mari langit. Beza agama lain dengan Islam ni, hak nombor satu sekali ialah Islam saja agama hak kata Tuhan ni sah. Hak lain dia start dua lah kata belakang. Dah ada hak kata 2, 3, 4, ada hak berjuta. Itu sebagaimana kita ngaji lah. Macam agama Kristian Tuhan dia ada 3. Ada, walaupun ada Allah, tapi tak jadi sah, dia jadi 3. Agama Hindu teruk. Ada agama Hindu hak kita panggil orang India banyak di negara India ni. Tuhan dia ni
banyak Tuhan pada manusia. Makna gitu. Banyak berdoa. Atas rumah disebut. Atas rumah tu 10. Ada 10 keluarga, 10 orang. Cek atas rumah tu ada 20 Tuhan. Ada. Duduk luar ruang tamu ada Tuhan. Atas TV ada Tuhan. Ada bilik ada Tuhan. Banyak sangat Tuhan dia. Ni semua kekacauan. Hak ninggalnya saja agama. Iaitu agama Islam. Hak ni dah hak kita duk baca selama 17 kali sehari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikhlas ni makna apa ni? Tauhid ni makna dia, hei Tuhan, mu je aku sembah. Dia semua masalah aku minta tolong dengan mu. Tak ada aku tak sembah orang lain. Dan bila aku minta, aku tidak minta kecuali padamu. Itu maksud tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tupu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada tauhid inilah lahirnya ikhlas. Ikhlas maknanya kita tulus, bersih, tak campur kecuali Allah Ta'ala. Yang kita sebut lillah. Orang Melayu biasa sebut semua, aku buat lillah, aku derma lillah, aku tolong lillah. Maknanya Allah Ta'ala sah. Jadi ajaran tasawuf, ajaran hati, ulama kita sebut antara benda hak mu kena jadi satu amalan hati yang 24 jam kena ada kalau boleh, ialah kita mesti jadikan semua amalan kita ni lillah, sesuai dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara dia ialah dengan cara kita buat amalan tu lillah, kemudian kita kena buat kepentingan lain, kepentingan dunia dan juga kepentingan diri sendiri. Kita sembahyang, kalau kita sembahyang ni kerana nak sahur, walaupun kita kata lillah, kita tak mari masjid kecuali nak dapat pahala, tapi masa mari masjid itu ada juga buah untuk untung diri sendiri. Nak suruh orang kata aku ni ahli masjid, nak suruh orang ni undi aku misalnya. Walaupun kita buat amalan tu amalan baik, tapi bila capur tu tak terima. Dia kita akan berhadapan dengan masalah. Itu dia kita sebut. Baik. Dan dia kata, dan kita ni kata dulu, kita baca dulu. Apa ni, dia kata ikhlas ni dia tak boleh mari kecuali kena ada sebab yang menolak dia. Niat sendiri tu. Pertama, hak kita naknya ikhlas. Ikhlas ni tak boleh kalau tak ada niat. Kita duduk saja atas masjid, kita duduk saja di rumah, kata nak apa tu? Tak tahu nak apa, duduk saja. Ataupun kita jalan mana tu? Tak tahu nak pergi mana, tahu puas duduk rumah. Maknanya dia jalan dengan tak ada niat, tak tahu nak pergi mana. Jalan dia duk cokor. Maknanya orang ni tak ada niat. Perbuatan tu bila tak ada niat, tak ada lah ikhlas. Maka dia jadi satu amalan yang tak ada pahala. Maka nak boleh kau pahala, ulama kita sebut semua benda mu kena ada niat. Termasuk nak tidur malam. Ada pas pada ni kita balik tu pakai gung atas katil nera. Tak tahu menera masa mana, tak khabar-khabar. Tidur tu tidur tak ada niat. Dia pakai menera dengan gitu. Tidur ni tak ada pahala. Nak suruh tidur tu boleh pahala, maka kita kena ada, aku nak tidur, nak suruh tubuh aku sihat, moga aku dapat bangun awal subuh, kalau boleh nak bangun awal lagi pada subuh. Tu ada tubuh kita panggil buah. Kita tidur tu kerana tubuh letih dan nak suruh sihat, supaya aku boleh bangun esok untuk melakukan taat pada Allah Ta'ala. Maka tidur lagi tu daripada awal sapalah dia bangun, tidurlah 9 jam ke 10 jam. Sakit dia bangun kena dengan hak dia niat, maka dia akan dapat pahala sepanjang dia tidur tersebut. Tu hak tidur. Hak tidur. Begitu juga duduk saja, duduk cokoh atas masjid. Terduduk atas masjid. Tak, orang tengok kita duduk saja, kita pun tak nak buat apa, cuma nyesal je. Nak tunggu mayang Isya. Nak baca Quran surah malah. Surah letih. Nak tidur takut batal mayang. Akhir sekali duduk saja. Tapi saya niat nak tunggu sembahyang Isya. Boleh pahala. Sepanjang kita duduk atas masjid itu, kita dapat pahala. Kenapa? Kerana kita menunggu satu perbuatan besar, iaitu menunaikan kewajipan sembahyang Isya. Tapi kalau duduk sebelah, tak tahu nak pergi mana, ada nak kata tunggu sembahyang Isya pun tak ada niat, ada pakai duduk nengung. Duduk nengung lagu tu kita panggil, hak duduk nengung ni kita panggil bagai tak ada niat. Maka tak ada lah ikhlas kepada Allah Ta'ala. Tapi dia molek, dia panggil harus. Dia molek pada ada niat tapi jahat.
Duk niat, duk sebar, duk mikir benda jahat. Lagu mana nak balas dendam? Lagu mana nak ropok duit orang tu? Lagu mana? Hak tu teruk lagi. Lebih baik tak ada niat pada ada niat hak buruk. Tapi kita panggil tak lesah lah hidup kita tu hari 24 jam. Tu hari 24 jam dalam keadaan kita tak buat apa. Masa tu berlalu membunuh, kita panggil masa membunuh kita tak sedar. Sedangkan Allah Ta'ala 24 jam sehari ni supaya kita boleh buat sebanyak-banyak pahala. Dan tak mesti dapat pahala tamu sebut saat ni. Tak mesti kita bangun berjalan buat amal. Kita pada duk cokor, pada duk tidur, pada dah. Bila kita letih, apalah berjalan je. Buat pahala cara lain. Lagu mana? Cara tidur. Ada kalau mulut gagah, bila-bila tidur, bila-bila kumat kami kita tasbih. Hati kita bergerak, bukan setakat niat nak tidur, nak sosial. Bila-bila kita niat tu belum negara tu kita mikir nikmat Tuhan. Allah terima kasih. Kita rasa terima kasih aku cukup rezeki. Hutang aku boleh bayar. Kalau ada hutang pun tak banyak. Terima kasih ya Allah. Hak mana aku buat masalah lesar, hak tak lesar lagi. Tuhan beri perasaan kita untuk nak besar. Ada hutang tak bayar. Semua tu kita kata mujurlah aku jadi orang. Hak Tuhan beri lagu ni. Hutang nak bayar. Ada orang tu hutang tak saya bayar. Tak ada pun niat nak bayar. Aku ni dok using semua kerana tak boleh bayar hutang. Tu bagus dah. Terima kasih ya Allah kerana ada lagi perasaan pusing kerana tak boleh bayar hutang misalnya. Tu kita panggil amalan hak duduk saja, tak perlu hak boleh pahala, tak perlu kita bergerak. Apatah lagi kita bergerak semua. Hati bergerak, tubuh badan kita bergerak. Maknanya sebut kita nak ikhlas, tapi syarat nak ikhlas kena ada niat. Nak boleh kau niat tu, ulama kita sebut lagi. Nak boleh kau niat dia tak mari sendiri, dia kena ada sebab. Ada sebab yang menolak kita ni berniat. Berniat ni maknanya berkendak. Ada azam. Manusia ni dia ada berkendak bila ada benda tolak dia. Dia kata orang Islam hendaklah hak menolak dia nombor satu ialah akidah dia sendiri. Akidah dia, keyakinan dia. Dia tahu bahawa Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala buat nak jadi hamba dia supaya sembuh dia. Aku ada Nabi diutuskan untuk aku taat pada dia. Allah Ta'ala atas Quran. Kita beriman semua. Akidah kita iman inilah yang akan menolak kita untuk bergerak. Misalnya hari ini kita mari masjid. Mesti sebab nombor satu ialah kerana akidah lah. Kerana kita yakin masjid ni tempat Allah Ta'ala siap. Dan Allah Ta'ala ni Tuhan aku. Tempat aku nak sembuh Tuhan molek sekali ialah masjid. Maka dengan sebab itulah kita ni ditolak walaupun boleh semayang ngorek di rumah, walaupun boleh semayang, tapi kita mari masjid kerana ditolak oleh keyakinan kita Allah Ta'ala suka kita mari masjid. Betul kafir tak mari masjid. Kalau dia mari pun nak mari Mak Saleh mari. Dia bukan mari nak mari semayang. Dia mari nak tengok apa ni kita panggil kesenian. Seni bina masjid. Mana Mak Saleh pergi masjid Kapur Laut. Kenapa umur dia 100 tahun lebih. Bakat mari. Kadang-kadang kita tak ada pergi. Mak Saleh pergi hok jauh. Tapi dia tak boleh pala. Kenapa? Kerana dia pergi nak tengok ukuran kayu. Nilai estetika. Atau dia duduk mengaji tu. Beriman dia dengan kehebatan manusia. Kehebatan manusia itu buat ukiran. Tak ada nampak kelebihan Allah Ta'ala yang buat semua tu. Jadi hak ni kita panggil walaupun dia mari daripada Amerika, tapi perjalanan dia tak boleh pala kerana ditolak oleh syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So yang keduanya nilai hidup. Nilai hidup. Hak kita ngaji ni kita panggil macam kita sebut macam saat ni. Bapa tak mari rumah, mari masjid. Ada orang mari rumah, dia beriman dengan Allah Ta'ala. Tapi nilai hidup yang dia bina untuk diri dia tu tak gagah. Dia rasa semaya. Dia tak ada dalam hidup dia ni nilai untuk cari kelebihan yang terbaik. Orang yang ada nilai molek, maka setiap kali dia mari rumah dia rasa sedih sama. Bapalah aku hari ni tak ada mari jemaah. Setiap kali dia akad takbir sore tu dah. Semaya Zuhur, Allah bapalah aku hari ni. Mari boleh mari jemaah hari ni. Hari ni sibuk kerja, saya ajak makan. Jadi setiap kali dia akad takbir, dia akan menyesal kerana tak ada mai jemaah. Itu makna nilai dia tinggi.